Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam hari Jumaat, salam penghulu segala hari. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya juga tuan-tuan dan puan, kita masih lagi diberikan nyawa, diberikan kekuatan, diberikan akal fikiran, diberikan emosi yang tenang. Yang mana tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang rezeki hidup, itu rezeki yang cukup hebat, yang mana tuan-tuan dan puan kita perlu syukuri setiap hari. Bila menyebut tentang pagi ini saya hanya kesorangan. Kenapa? Pagi ini tidak ada mana-mana individu ataupun pakar yang saya jemput bersama dengan saya pagi ini. Yang mana insya-Allah tuan-tuan dan puan, pada minggu depan akan ada lagi 2 ke 3 pakar yang saya akan bawa bersama untuk bincangkan pelbagai topik yang lain tuan-tuan dan puan. Cuma pagi tuan-tuan dan puan, saya lebih suka untuk melihat perspektif tentang rezeki. Semalam bila saya live bersama dengan Tuan Rizal Hassan, satu perkara yang menarik yang beliau maklum kepada saya dalam sesi semalam, dia kata apa, bila saja berlaku PKP ini, perkara pertama kita kena sabar dulu. Ini persoalan yang cukup besar tuan-tuan dan puan sebenarnya. Ramai orang bila saja menghadapi situasi PKP ini, dia hilang sabar. Dia hilang sabar. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Hilang sabar kerana kita faham, waktu PKP ini bukan waktu yang mudah. Bukan waktu yang kita katakan bahawa yang boleh kita mudah untuk bersabar. Namun begitu tuan-tuan dan puan, inilah menguji kesabaran kita sejauh mana kita mampu untuk bertahan, ada stamina untuk jadi tenang dan bahagia tuan-tuan dan puan. Dan bila saja Tuan Rizal sebut tentang sabar, dan kita untuk apa sabar? Untuk kita berfikir. Yang menarik tuan-tuan dan puan, bila saja habis sesi semalam, saya berfikir balik tentang situasi PKP. Dan bila sebut tentang PKP tuan-tuan dan puan, saya sedar rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, dalam PKP ni ada beberapa hikmah yang saya nampak. Satu ketika tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang rezeki tuan-tuan dan puan, saya pernah bercita-cita berimpian untuk mempunyai 2 bisnes yang mana sekarang saya buat tuan-tuan dan puan. Dan saya buat waktu bila? Waktu PKP. Saya ingat tuan-tuan dan puan, kurang lebih 5 tahun lepas, seorang sahabat baik saya pernah mengajak saya. Dia kata apa? Fauzul, jom Fauzul, kita pergi Kuantan. Saya pun tanya dengan dia, kenapa nak ke Kuantan? Dia kata apa? Jom saya nak bawa Fauzul untuk melawat kedai saya kat Kuantan. Pada ketika itu tuan-tuan dan puan, kawan saya ini adalah salah seorang yang mana mempunyai sebuah syarikat, dan syarikat beliau adalah antara pembekal komputer terbesar di Lauyat. Kalau siapa yang biasa Kuala Lumpur ni, Lauyat ni tempat yang mana selalulah kita pergi melawat. Untuk apa? Untuk tengok komputer, tengok laptop, untuk cari handphone dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Ini tempat idaman lah tuan-tuan dan puan. Kalau zaman saya student dulu, Lauyat, Imbi ni adalah tempat yang mana boleh kata sebulan tu minimum sekali lah pergi. Bukan apa tuan-tuan dan puan, pergi nak tengok. Okey. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan? Dia ajak saya. Untuk apa? Untuk ke Kuantan. Dan saya ingat saat itu tuan-tuan dan puan, anak saya masih kecil masa tu. Saya pergi ke Kuantan, menaiki kereta dia daripada Kuala Lumpur ke Kuantan, dan masa tu yang ikut bersama saya adalah isteri dan anak saya. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, untuk semua tuan-tuan dan puan, hari ini adalah hari jadi, hari lahir untuk 2 orang anak saya. Yang mana mereka lahir pada hari yang sama, iaitu kepada Muhammad Ishraf Idraki, yang mana sekarang tahun ni beliau sudah mencecah usia 15 tahun, tahun ni PT3. Dan seorang lagi anak saya adalah Muhammad Qais Al-Fatih, yang pada tahun ini berusia 8 tahun. Selamat hari lahir buat anak anda berdua tuan-tuan dan puan. Yang mana tuan-tuan dan puan, pada ketika itu saya bawa anak saya Muhammad Qais Al-Fatih ni bersama untuk ke Kuantan. Dan dalam perjalanan ke Kuantan, pada ketika itulah baru saya tahu kenapa kawan saya ni mengajak saya ke Kuantan, untuk saya melihat perspektif tentang bagaimana untuk saya menceburi bidang bisnes komputer pada ketika itu. Ini lebih kurang 5 tahun, 6 tahun lepas tuan-tuan. 5 tahun, 6 tahun lepas. Dan pada ketika itu sebenarnya memang saya ada dalam minda saya untuk berbisnes dalam bidang komputer pada ketika itu. Dan masa itu saya pergi ke sana untuk melihat perspektif. Sama ada mampu ke tidak saya nak buat. Dan pada ketika itu tuan-tuan, apa berlaku? Alhamdulillah. Oh, maaf tuan-tuan, saya punya lampu tiba-tiba terpadam. Okey, maaf, saya kena buka lampu dulu. Okey. Ada masalah teknikal sedikit. So tuan-tuan puan, apa berlaku tuan-tuan puan? Dalam perjalanan tu baru saya sedar niat kawan saya ni adalah untuk saya lihat perspektif.
sama ada saya berminat ataupun tidak untuk mengambil alih kedai dia kat Kuantan, tuan-puan. So saya pun dah berjalan pun pergilah, tuan-puan, bersembang sepanjang jalan, dan saya pun ke Kuantan dan melihat kedai ni kat Kuantan, tuan-puan. Pada ketika itu saya sebenarnya dah mengatakan bahawa ya, aku nak buat ni, tuan-puan. Aku nak buat ni, nak buat kerja komputer ni. Nah, begitu bila saya balik, tuan-puan, bincang dengan isteri saya, melihat perspektif semula, kena buat pasal tu, tuan-puan, memang saya dana, tuan-puan, saya tu, alhamdulillah duitnya ada. Cuma bila fikir-fikir balik, tuan-puan, sebab Kuantan ni jauh. Kuantan ni jauh. Kalau saya nak menjaga bisnes saya kat Kuantan, saya berada di Kuala Lumpur, macam mana nak jaga bisnes yang jauh, tuan-puan? Jadi pada ketika itu, saya pun pendamkanlah niat untuk buka kedai komputer, tuan-puan. Tapi tetap ada, tuan-puan, untuk buka komputer. Namun begitu, tuan-puan, rupa-rupanya Allah punya ilham, tuan-puan, pada ketika PKP ini, tuan-puan, Allah bagi saya ruang untuk berbisnes komputer masa ni, tuan-puan. Yang mana, tuan-puan, sekali lagi, tuan-puan, tahun lepas, sahabat yang sama, tuan-puan, berjumpa dengan saya, kita makan sama-sama, pergi makan ketam dekat Kota Damansara, tuan-puan. Masa tu pun, dia pun nyatakan sekali lagi niatnya untuk berbisnes bersama dengan saya. Dan alhamdulillah, masa tu, tuan-puan, termeterailah, orang kata, persefahaman untuk kami mulakan venture baru, bisnes baru pada bulan 10 tahun lepas untuk masuk ke dalam industri komputer dan laptop, tuan-puan. Dan alhamdulillah, tuan-puan, ni saya kata bahawa rezeki ni Tuhan bagi pada masa yang tepat. Pada masa yang tepat. Yang mana, tuan-puan, bila saja saya menceburi bidang bisnes baru, yang mana saya menjual laptop, saya menjual PC, saya menjual handphone, refurbish, tuan-puan, alhamdulillah, bisnes ini, tuan-puan, pada ketika inilah, tuan-puan, yang banyak memberikan sokongan kepada perjalanan bisnes saya pada ketika ini. Alhamdulillah, tuan-puan. Sebab tu, tuan-puan, bisnes tentang rezeki, tuan-puan. Ramai orang kata apa? Tuhan, aku dah minta dah rezeki. Aku dah berdoa dah, ya Allah. Kenapa aku masih tak dapat rezeki? Kenapa aku masih tak dapat apa yang aku mahu? Kenapa aku masih tak dapat apa yang aku doakan? Kenapa, ya Allah? Kenapa? Ramai orang mungkin berkata begitu, tuan-puan. Sebab tu, tuan-puan, bila saya menghadapi situasi PKP sekarang, tuan-puan, baru saya nampak persoalan itu, tuan-puan. Rupanya banyak hikmah yang saya nampak. Rupa-rupanya Tuhan ni amat-amat adil kepada manusia. Amat-amat adil kepada hamba-Nya. Dan dia bagi pada masa yang tepat. Sebab tu, tuan-puan, kadang-kadang kita ni nak minta, kita berimpian pelbagai, kita nak itu, nak ini, tuan-puan. Mungkin Allah akan bagi pada ketika itu. Mungkin. Tapi kadang-kadang, tuan-puan, Allah mungkin sengaja tundakan impian kita itu, tundakan kita punya rezeki itu ke masa akan datang. Satu contoh, tuan-puan. Ini satu benda yang menarik, tuan-puan. Satu ketika, tuan-puan, ini satu peristiwa lagi, tuan-puan. Kurang dalam 5-6 tahun lepas juga, saya juga masa tu, tuan-puan, dalam proses untuk menjual rumah saya. Pada ketika itu, saya ada 4 biji rumah, tuan-puan. 4 biji rumah. Ada satu dekat Perak, ada satu dekat Batu Cave, ada satu dekat Bentong, dan sekarang saya ada satu dekat Wangsa Maju ni, tuan-puan. Yang mana, tuan-puan, pada ketika itu, saya membuat keputusan untuk berpindah daripada Bentong. So masa tu, tuan-puan, rumah saya kat Bentong, saya masih tinggal bersama keluarga saya dekat Bentong. Dan pada ketika itu, tuan-puan, berlaku, saya membuat keputusan untuk menjual rumah tu. Yang mana, tuan-puan, pada ketika itu, saya melihat perspektif bahawa tujuan utama nak jual rumah untuk saya beli rumah baru. Dan pada ketika itu, tuan-puan, saya pun membuatlah pewartaan kepada sesiapa yang berminat untuk beli rumah tersebut. Yang menarik, tuan-puan, adalah pada ketika itu, memang ada orang nak beli rumah tu. Allah punya kuasa masa tu sebab ayat mak saya, bonda saya adalah seorang guru Al-Quran dekat kawasan perumahan saya tu. Dan rumah saya itu adalah tempat pengajian Al-Quran. Yang mana memang sengaja saya besarkan sikit satu ruang untuk menjadi ruang pengajian Al-Quran dekat rumah saya pada ketika itu. Dan alhamdulillah, tuan-puan, pada situ, selepas arwah mak saya meninggal, dan pada ketika itu saya berniat untuk menjual rumah tersebut, salah seorang daripada anak murid mak saya, dia menyatakan hasrat memang nak ambil alih rumah tu. Sebab apa? Dia adalah memori yang cukup indah. Kerana mak saya adalah individu yang banyak memberikan sumbangan, terutama dia mengenali tentang Al-Quran. Dan pada ketika itu, dia membuat keputusan untuk nak beli. Dan pada ketika itu, tuan-puan, saya pun membuat proses untuk jualan.
Yang mana tuan-puan, saya pun menghantarlah kepada pihak Jabatan Tanah. Sebab apa tuan-puan, Jabatan Tanah di kawasan Bentong di Pahang ini perlu mendapatkan konsen daripada pihak berkuasa tempatan. Dan yang menarik tuan-puan, tanah tempat rumah saya itu adalah tanah Rizab Melayu. Dan bila tanah Rizab Melayu ini perlu dapat kebenaran daripada Menteri Besar Pahang pada ketika itu. Dan tuan-puan berlaku tuan-puan, proses untuk dapat kebenaran itu bertangguh-tangguh tuan-puan. Daripada setahun jadi 2 tahun, 2 tahun jadi 3 tahun, jadi 4 tahun. Hingga kan pada ketika itu tuan-puan, saya nak guna wang itu untuk beli rumah saya dekat Kuala Lumpur tuan-puan. Akhirnya saya mengeluarkan duit saya sendiri untuk beli rumah tu. Tanpa menunggu wang yang sepatutnya saya dapat daripada jualan rumah saya kat Bentong tuan-puan. Dan pada ketika itu saya amat kecewa sebab apa? Memikirkan kenapa lambat sangat duit ni? Kenapa lambat sangat aku dapat rezeki ni? Pada ketika itu saya selalu sembang dengan saya, kenapa Tuhan lambatkan rezeki aku ni? Dan tuan-puan, alhamdulillah tuan-puan, pada tahun 2019 baru selesai penjualan rumah tersebut. Saya ingat tuan-puan, penjualan rumah itu berlaku pada bulan 11-12 Disember 2019. Pada ketika itu baru saya dapat duit rumah tu. Dan satu perkara yang menarik tuan-puan, tiba-tiba bulan Mac 2020 berlaku PKP. Yang menyebabkan tuan-tuan bisnes saya terpaksa jadi dorman sementara. Tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan. Satu perkara yang cukup indah berlaku pada ketika itu tuan-tuan. Rupa-rupanya rezeki yang sepatutnya saya dapat 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, Tuhan sengaja tangguhkan rezeki tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Rupa-rupanya Tuhan kata apa? Engkau kena tunggu dulu rezeki ni. Sebab apa? Aku nak bagi kat engkau pada masa yang tepat. Pada masa yang betul. Mungkin bukan sekarang rezeki ni patut kau dapat, tapi aku nak bagi engkau pada ketika engkau perlukan betul-betul. Dan tuan-tuan, masa tu alhamdulillah asbab daripada penjualan rumah tersebut, saya ada wang terkumpul yang menyebabkan saya mampu mempertahankan bisnes saya, mampu mempertahankan saya punya staff, dan akhirnya tuan-tuan dengan wang itu juga saya kembali bangkit pada waktu PKP tersebut. Ini kes nombor 2. Kes nombor 3 tuan-tuan adalah berlaku kerana apa? Disebut tentang kursus online tuan-tuan. Saya dah mulakan kursus online ni sejak tahun 2013. Sebenarnya 2013 dah bermula. Pada ketika itu tuan-tuan, saya memang ada satu cita-cita menjadikan satu model bisnes kursus online ni berdasarkan satu syarikat namanya Mind Valley. Sebab tu masa tu tuan-tuan saya lancarkan satu kursus satu produk baru namanya Find Valley. Yang mana pada ketika itu saya membuat rakaman saya punya kursus dan di online kan. Dan tuan-tuan pada tahun 2013 benda itu tak kick off. Dia tak menjadi tuan-tuan, dia tak menjadi. Dan pasal tu tuan-tuan berlaku, saya pun terpaksa dormankan dulu bisnes tersebut. Dengan niat nak kata apa, satu ketika nanti aku nak mulakan balik. Dan sama juga kes tuan-tuan, pada tahun 2019 saya pun mula untuk menghidupkan semula department itu dengan apa? Dengan mengambil beberapa orang student praktikal. Saya ingat bulan 12 tu saya ambil student praktikal mewujudkan satu unit khas, unit broadcasting untuk menghidupkan semula bisnes online tu. Dan alhamdulillah tuan-tuan, PKP berlaku bulan Mac. Masa tu tuan-tuan, bisnes kursus online inilah tuan-tuan juga antara bisnes yang berkembang dengan baik pada ketika PKP. Sebab tu tuan-tuan, nak cerita bahawa sengaja saya bawa topik tentang rezeki ni pada pagi ni sebab kita nak pada hari yang Sayyidul Ayyam ni, kita nak tengok perspektif tentang rezeki yang kita ada. Sebab ramai orang tuan-puan, saya tahu tuan-puan, ramai orang susah sekarang. Ramai orang yang terperangkap dalam situasi semasa sekarang. Namun begitu tuan-puan, kita kena tumakninah. Kita kena sabar. Kita kena mula berfikir. Sebenarnya apa yang aku dapat daripada situasi ini? Apa yang aku peroleh daripada situasi ini? Apakah kebaikan yang aku dapat daripada situasi ini? Sebab apa tuan-puan, kadang-kala kita hanya nampak keburukan. Kita hanya nampak perkara-perkara yang buruk saja yang berlaku.
tanpa melihat perkara-perkara baik yang berlaku. Namun begitu tuan-tuan, kalau kita melihat perkara-perkara yang baik yang berlaku tuan-tuan, kita akan rasa lebih tenang. Kita akan rasa lebih bahagia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab perkara-perkara baik ini tu sebenarnya adalah satu pelonjak, satu Swiss baik untuk kita tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita mampu dan berjaya untuk bangkit selepas itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ini topik yang sengaja saya nak bawa pagi ni, dan saya pun buka tuan-tuan, kalau siapa kat sini yang ikuti, sebab saya tengok ada beberapa orang yang tengah live bersama saya ni, boleh gunakan ruangan chatting tuan-tuan, nak tanya soalan ke apa boleh, nak bagi pandangan apa pun boleh, no problem tuan-tuan. So pagi ni kita cerita tentang rezeki tuan-tuan, topik tentang rezeki. Sebab tu tuan-tuan, tentang rezeki tuan-tuan, bagaimana kita nak nampak rezeki ni? Ni perkara penting. Bagaimana kita nak nampak rezeki ni? Bila sultan nak nampak rezeki tuan-tuan, kita kena memulakan langkah dengan apa tuan-tuan? Dengan mulakan melihat kepada apa kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Melihat apa kelebihan kita. Melihat apa yang ada pada diri kita. Tak perlu lihat apa yang bukan berada di luar daripada kuasa kita. Dengan arti kata bahawa tuan-tuan, melihat kelebihan tu, yang mana kelebihan tu 100%, 100% berada dalam kuasa kita. Berada dalam kuasa kita. Saya ambil contoh. Mungkin orang kata apa? Oh, saya ni seorang anak orang kaya. Ayah saya kaya. Ayah saya tu ada kereta, Lamborghini, Ferrari, rumah besar, ada banyak tanah. Tunggu dulu tuan-puan. Itu mungkin juga rezeki kita sebab apa? Ayah kaya. Tapi bukan berada dalam bidang kuasa kita. Sebab akhir sekali kalau kita nak ambil harta tu, kita kena ambil dengan kebenaran dia. Kebenaran ayah kita. Ataupun kan tunggu ayah kita meninggal dulu, baru dapat kat kita. Nak cerita bahawa tuan-tuan, kita ambil dulu apa kekuatan yang kita ada. Apa kelebihan yang kita ada. Sebab apa tuan-tuan? Kelebihan-kelebihan inilah tuan-tuan yang pertama sekali kita perlu syukuri. Syukuri dengan apa? Syukuri dengan manfaatkan kelebihan itu. Manfaat kelebihan itu. Kemudian tuan-tuan, bila sebutan kelebihan-kelebihan ini, kita kena lihat pula kelebihan yang kita ada ni, yang mana satu yang kita boleh guna pakai dahulu pada ketika ini, yang boleh mampu menjadikan diri kita lebih baik dalam menghadapi situasi PKP ini tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bila kita melihat kelebihan yang ada, kita nampak kelebihan yang ada, kita kena kaitkan pula dengan suasana dan situasi. Suasana semasa sekarang. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang ada kelebihan kita yang memang kita kelebihan tu. Tapi mungkin tak sesuai dengan suasana sekarang. Mungkin tak sesuai dengan situasi sekarang. Nak buat boleh, tapi tunggu dulu. Sebab apa? Sebab bukan masanya untuk kita guna pakai kelebihan itu. So tuan-tuan, kita kena lihat perspektif itu. Apa kelebihan-kelebihan yang kita ada untuk kita guna pakai pada ketika ini tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dah kenal pasti tentang kelebihan-kelebihan yang kita ada tuan-tuan, barulah kita mengambil tindakan untuk bagaimana kita mulakan langkah dengan menggunakan kelebihan itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut tentang booster pagi ni, ramai orang tanya saya, kenapalah Fauzul, kau pagi-pagi ni suka sangat nak buat sesi live macam ni? Apa sebenarnya yang kau nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat kelebihan yang saya ada adalah kelebihan mampu untuk bercakap. Mampu untuk buat pembentangan. Itu kelebihan yang saya ada. Dan antara kelebihan yang saya ada sekarang, tuan-tuan, saya ada mini studio dalam pejabat saya ni, tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok sekarang ni dah mini studio saya. Dan saya lihat perspektif, apa yang saya nak kena buat dengan kelebihan yang saya ada ni? Adakah sekadar ada sahaja dan akhirnya tak ada manfaat pun pada orang lain? Sebab tu tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan satu ketika bila saya mengendalikan kursus bersama dengan sahabat baik saya, yang mana insya-Allah minggu depan saya akan bawa dia bersama dengan saya dalam sesi live pagi ni tuan-tuan, yang mana ada satu hukum yang selalu kami sebut dalam program tersebut. Nama hukum itu adalah apa? Hukum memberi dan menerima. Yang mana tuan-tuan, hukum memberi dan menerima ni analoginya seumpama satu ladung. Yang mana tuan-tuan, ladung ni dia akan bergerak macam ni. Dia akan bergerak macam ni. Yang mana bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Yang mana tuan-tuan, apa sahaja kita pergi ke kiri, dia akan bergerak ke kanan. Kita pergi kuat, kuat jugalah ke belakang, ke kanan. Kalau kita pergi ke kiri, slow jugalah ke kanan. Nak cerita bahawa tuan-tuan, hukum ni amat menarik. Yang mana tuan-tuan, dia adalah satu hukum yang kita kena lihat perspektif. Kenapa? Pada ketika ini, kita susah. Kita sukar.
Kita memang menghadapi kesulitan, kita menghadapi segala perkara-perkara berbangkit. Cuma satu perkara, tuan-puan, bila dalam keadaan macam ni, apa yang kita perlu buat? Sebab apa? Sebab kat luar sana, kita nampak orang lain pun masalah macam tu juga, tuan-puan. Dan satu benda yang kita nak, tuan-puan, adalah kita nak rezeki. Persoalan rezeki juga, tuan-puan. Kita nak rezeki. Tapi bila kita nak rezeki, tuan-puan, macam mana nak dapat rezeki? Of course, pertama kena doa. Tapi yang kedua, tuan-puan, dalam menarik rezeki ni juga, tuan-puan, ada beberapa tip yang mana kita pernah dengar sebenarnya adalah nak dapat sesuatu perkara, untuk dapat sesuatu perkara ini, kita kena buat sesuatu perkara untuk mendapatkan sesuatu perkara itu. Dan ini ada kaitan dengan hukum mulia lima. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita nakkan kebaikan, kita juga kena beri kebaikan. Sebab apa? Kita mahukan kebaikan itu juga, tuan-tuan. Sebab itulah kenapa booster pagi ni sengaja saya buat dengan satu iltizam, dengan satu inspirasi yang mana pada pagi-pagi ni saya nak memberi. Dan memberi, tuan-tuan, sebab tuan kata memberi ni hanya sekadar sedekah. No, tuan-tuan. Bagi duit dekat surau, kat masjid, itu satu sedekah juga. Dan memberi sedekah ilmu itu juga satu sedekah juga, tuan-tuan. Maka kenapa saya mewujudkan sesi booster pagi adalah untuk memberikan sedekah ilmu saya. Dan juga membawa kawan-kawan saya yang mana ada ilmu untuk juga sedekahkan pada tuan-tuan dan puan-puan ilmu-ilmu mereka. Yang mana, tuan-puan, bila kita memberi, tuan-puan, dengan sendirinya, dengan izin Allah, tuan-puan, insya-Allah mungkin satu ketika nanti Tuhan akan melihat inilah sebagai satu perkara yang mana mungkin Tuhan akan balas balik dengan kebaikan-kebaikan di masa akan datang, tuan-puan. Sebab tu, tuan-puan, bila seorang datang memberi, menerima, tuan-puan, perkara yang cukup besar yang kita fikir hari ini. Ada tak perkara yang aku nak bagi? Bila nak bagi itu maksudnya apa? Memberi. Memberi arti kata sama ada memberi itu dalam bentuk wang ringgit pun boleh. Kalau individu yang memang ada wang ringgit, ini masanya untuk bersedekah sebab pagi hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaatnya ada Saidul Ayyam yang mana dikatakan ini adalah pengurus segala hari dan apa sahaja yang berlaku hari ini dengan penuh barakah, tuan-puan. Mungkin tuan-puan boleh mulakan hari ini langkahnya apa? Mungkin mulakan dengan RM1, tuan-puan. Mungkin cari orang kat luar sana yang mana mungkin tuan-puan boleh sedekahkan RM1 ni dulu. Untuk berkongsi rezeki itu, tuan-puan. Yang mana, tuan-puan, tapi kita bukanlah tujuan kita ni bagi rezeki ni, kita bersedekah ni kerana kita minta sesuatu, tak. Sebab apa ramai orang kata, oh kalau nak kaya kita kena banyak memberi. Tuan-tuan dan puan-puan, isu memberi itu isu kita. Isu nak bagi balik itu isu Tuhan. Sebab kita pun tak tahu apa perancangan Tuhan, tuan-puan. Hanya Tuhan saja tahu apa perancangan dia. Cuma apa yang kita mampu buat adalah kita bagi. Kita beri tanpa melihat balasan, tanpa memikirkan balasan. Sebab apa, tuan-puan? Bila kita memberi, tuan-puan, memberi, tuan-puan, kita harapkan Tuhan pertama terima pemberian kita itu sebagai amal kita, tuan-puan. Dan kita serah pada dia. Mungkin dengan sebab itu, tuan-puan, Tuhan tambah lagi rezeki kita di masa akan datang. Sebab tu, tuan-puan, bila sebut tentang booster pagi ni, tujuannya itu. Sebab apa? Kita memberikan ilmu, kita memberikan pandangan, memberikan pendapat supaya apa? Supaya sama-sama kita berfikir. Untuk kita melihat perspektif. Dan tuan-puan, niat saya adalah, harapannya adalah ini menjadi amal kepada saya di masa akan datang. Yang mana Tuhan jadikan ini sebagai deposit amal saya kelak bila bertemu dengan dia. Dan mungkin juga, tuan-puan, dengan itu juga kalau Allah punya izin, mungkin Allah akan balas dalam bentuk-bentuk yang lebih baik di masa akan datang. Sebab tu, tuan-puan, ini persoalan rezeki, tuan-puan. Kita kena percaya rezeki ini tidak lain datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tahu masa bila dia nak bagi. Mungkin bukan sekarang, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, mungkin setahun lagi. Tapi Tuhan akan bagi pada masa yang tepat. Pada masa yang betul, tuan-puan. Sebab tu, tuan-puan, bila sebut tentang persoalan rezeki, tuan-puan, rezeki yang ada sekarang ni untuk kita syukuri, tuan-puan. Untuk kita syukuri. Yang mana rezeki nyawa, rezeki anak, rezeki isteri, rezeki ada orang kat sekitar yang masih lagi nak ambil tahu bab kita. Rezeki yang mana kita masih ada lagi fizikal yang mungkin lengkap, tuan-puan. Rezeki yang mana kita mampu bercakap, mampu melihat, mampu mendengar, mampu menghidu, mampu merasa. Ini semua rezeki-rezeki Allah yang mana kita perlu syukuri, tuan-puan. Dan, tuan-puan, pada ketika ini, tuan-puan, banyak-banyak tamakninah, banyak-banyak bersabar. Sebab apa, tuan-puan? Pada ketika ini, tuan-puan, macam apa yang dikatakan oleh Coach Jamil sebelum ini, yang mana lagi banyak kesabaran Allah akan tambah limpahkan kita dengan rezeki-rezeki yang masa akan datang.
insya-Allah. So tuan-tuan, ini adalah perkongsian ringkas saya pagi ini tuan-tuan, dan harap-harap bagi mana yang menonton bersama dengan saya pagi ini boleh dapat manfaat sedikit daripada apa yang ada pada hari ini, lebih bersembang-sembang booster pagi ini untuk kita boost kita punya emosi, boost kita punya semangat, boost kita punya tenaga untuk teruskan perjuangan kita menghadapi apa saja cabaran kat luar sana tuan-tuan. Dan tuan-tuan, insyaAllah pada minggu depan saya akan membawa 2-3 tokoh lagi. Mungkin saya bolehlah dedahkan tuan-tuan. Minggu depan saya akan bawa seorang tokoh, seorang pakar yang akan bercerita tentang rejuvenasi bisnes. Saya juga akan bawa seorang lagi pakar bercerita macam mana nak rancang kewangan. Besok rancang kewangan yang orang fikir, siapa dia lah pakar yang bakal datang ni, insyaAllah. Sebab apa tuan-tuan? Ini semua pakar-pakar ni adalah sahabat-sahabat baik yang mahanya saya ajak bersama untuk share dengan tuan-tuan, untuk memberikan ilmu sedikit vitamin pagi buat tuan-tuan supaya kita boleh boost sama-sama. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya nak membawa seorang tokoh minggu depan, tengah berusaha lagi tuan-tuan, masih baru mesej dia pagi tadi. Tokoh ini sekarang tengah membawa satu perjuangan yang cukup hebat tuan-tuan. Perjuangan untuk membantras satu perkara yang besar berlaku kat Malaysia sekarang tuan-tuan. InsyaAllah saya akan bawa dia minggu depan tuan-tuan. Saya masih lagi dalam proses untuk negosiasi untuk ajak dia bersama tuan-tuan supaya bersembang bersama tuan-tuan tentang topik tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, setiap minggu saya akan membawakan tuan-tuan 3 orang tokoh, mungkin pelbagai bidang, pelbagai persoalan topik untuk kita sembang-sembang boost pagi kita tuan-tuan, insyaAllah. Dan saya minta mana rakan yang mana kat sini, tolong share tuan-tuan, tolong kongsikan kita di sesi ni dengan orang lain tuan-tuan. Boleh klik je butang share kat bawah, butang share, dan share kepada lebih ramai orang. Ya Tuan Roziman, terima kasih kerana bersama dengan kami pagi ni. Sama saya hari ni Tuan Roziman. Amat besar hati dengan orang yang mana sudi untuk online. Tolong share tuan-tuan. Tolong share segala pengisian pagi ini. Kerana ini adalah untuk kita boost sama-sama lebih ramai orang kat luar sana untuk bangkit tuan-tuan pada situasi sekarang dan bangkit dan terbang lebih tinggi, insya-Allah. Itu saya tuan-tuan untuk sesi pagi ini, dan ini adalah hari terakhir untuk minggu ini tuan-tuan, yang mana untuk sesi booster pagi akan berlaku 5 hari, bermula hari Isnin hingga hari Jumaat tuan-tuan, bermula jam 8.30 pagi. Cuma minggu depan akan ada satu hari yang mana kita akan mula jam 10 sebab saya dah bersembang dengan pakar yang nak cerita tentang merancang kewangan ni. Dia kata apa? Minggu depan hanya boleh online pada jam 10. Maka seorang dia boleh jam 10, yang lain akan ada pada jam 8.30 pagi. Dan untuk hari Isnin tuan-tuan bersama dengan saya. Sebab apa tuan-tuan? Ni tuan-tuan pada orang-orang yang buat bisnes ni. Orang-orang yang buat bisnes kat luar sana, usahawan-usahawan sana, saya akan bawa satu topik bersama seorang pakar dalam bidang bisnes, macam mana nak rejuvenasi bisnes pada situasi sukar. Macam mana nak rejuvenasi bisnes pada ketika sukar. Ini benda topik yang cukup menarik tuan-tuan minggu depan. Hari Isnin tuan-tuan, jumpa saya. Hari itu hari wilayah. Hari Kuala Lumpur cuti, tapi saya akan tetap online juga bersama tuan-tuan untuk kita boost pagi kita, insya-Allah tuan-tuan. Itu saya tuan-tuan untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya seminggu ini tuan-tuan, 5 hari ini. Saya amat berbesar hati kerana tuan-tuan sudi untuk online bersama dengan saya. Saya mohon ampun dan maaf kalau salah silap saya sepanjang saya kendalikan 5 hari ini tuan-tuan. Kita jumpa minggu depan pada hari Isnin depan tuan-tuan untuk topik yang baru. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Jumpa lagi.